Alright, so hari ni sebelum dahulu Assalamualaikum. Lupa pula bagi salam awal kan. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Terima kasih kepada semua peserta yang sudi mengikuti kita punya workshop hari ni, workshop e-keluarga kita. Jom mula projek kebun mini di rumah. Okey, saya rasa rata-rata yang dekat rumah sekarang ni memang ada hobi menanam kan. Daripada sebelum ni kita tanam pokok bunga je, macam kita tambah lagi ilmu supaya lepas ni dah tak payah dah beli kobis kat rumah. Kat rumah je, kat rumah pula, kat kedai. Kita tanam dia sendiri, kita makan je sendiri hasil kita kan. Okay, so hari ni kita nak timba ilmu kita lah. Kita nak pelajari sesuatu yang baru bersama cikgu kita, iaitu kalau anda dapat lihat Cikgu Amri ada bersama kita yang pakai cap tu, yang handsome orangnya tu. Dan cikgu sebenarnya cikgu semakin dikenali sebab cikgu ada juga muncul di dalam TV. Kalau anda kan anda lihat. Okay, so boleh kita dengar sikit lah suara cikgu. Kita minta cikgu perkenalkan diri. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis, terima kasih kepada semua peserta-peserta. Nama diberi Muhammad Amri bin Muhammad Nasir. Saya bertugas di Sekolah Rendah Arab Jaim Pernu, Melaka. Jawatan sebagai guru reka bentuk dan teknologi ataupun dulu dikenali sebagai kemahiran hidup. Okay, salam perkenalan semua. Okay, so cikgu sihat? Cikgu sihat lah kan? Alhamdulillah, baik. Hari ni ni. Okay, so saya rasa semua dah standby sebab kita nak mulakan kita punya sesi. Kita ada 2 sesi hari ni, iaitu sesi first kita akan dapat pelajari tentang tips tentang nak berkebun ni, tanam kobis ni. So cikgu akan buka slide nanti, jadi siapa yang dekat rumah tu boleh kalau nak salin ke nak screenshot ke slide cikgu, sebabnya berita baik untuk semua. Nanti lepas habis je sesi kita yang pertama ni, saya akan buka untuk kontes, which is saya dah sediakan 3 soalan untuk anda dekat rumah untuk jawab, dan kami ada hadiah, iaitu hadiah dekat sebelah saya je ni. Ni okey. Okey dah. Kita tunjuk sekejap je. Okay. So itu ada yang akan anda menangi 3 soalan. Jadi bila cikgu bagi tips nanti, bagi tak, bolehlah semua orang fokus. Dan juga kalau anda perasan, kalau yang guna phone, ada titik 3 dekat bawah tu kan. Jadi dekat situ dia ada ruangan untuk kita komen. Apa kata kita test sikit, kita communicate dekat situ. Kat situ yang anda akan guna untuk bagi tahu jawapan. So nanti saya akan bacakan soalan dan juga anda boleh baca dekat bawah tu. Anda boleh komen dekat situ jawapannya. Sekejap saya type sikit. Okay. Saya type Assalamualaikum. Okay. So dapat tak? Cuba tengok ada naik pop up tak? Saya WhatsApp. Saya komen dekat situ. Kalau ni tengok dekat titik 3 tu, ada dekat situ. Ataupun dia akan naik notif dekat atas yang garis-garis tu. Okay. So nanti jawapan, okay, ada orang dah komen dekat situ. Saya nampak, nampak Cik Azira. Thank you. Salam. Ada, okay. So nanti ataupun admin kami akan tangkap gambar cara-cara nak tengok, nak komen. So nanti boleh tengok dekat group yang kita create dekat WhatsApp, okay? Okay, so tanpa melengahkan lagi masa kita, saya rasa Cikgu Amri pun dah ready untuk slide. So kita pass lah dekat cikgu untuk ni, mulakan kita punya sesi pagi ni. Terima kasih cikgu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semua orang dengar suara saya? Pengurusi majlis dengar? Dengar. Baik, Alhamdulillah hari ini saya sangat bersyukur pada Allah kerana diberi peluang untuk berkongsi dengan saudara dan saudari di luar sana tip asas untuk menanam kubis. Okay. Baik, kita tengok yang pertama,
mesti kita fokus. Untuk menanam mesti ada ilmu, dan bila ada ilmu kita mudah untuk menanamlah, dan apa-apa masalah kita boleh atasi insya-Allah. Baik, yang pertama kita melihat bagaimana kita menyediakan tanah. Okey. Untuk menanam kubis, kita mestilah menggunakan tanah yang peroi. Maksud tanah yang peroi ialah tanah yang berongga. Kalau kita menggunakan tanah yang terlalu mampat, terlalu padat, bila kita siram air, air tak dapat turun dengan segera. Jadi bertakung, akar jadi rosak. Jadi tak sesuai lah untuk kita tanam kubis, berbanding kita gunakan tanah yang peroi atau berongga. Untuk penanam beginner, saya nasihatkan guna pasu ataupun polybag. Sebab ruang rumah kita ni kecil, tapi kita minat menanam. Apa kata kita gunakan pasu ataupun polybag yang boleh kita susun supaya nampak lebih cantik dan kemas lah. Jadi seterusnya medium. Medium yang sesuai ialah tanah campuran yang kita buat sendiri. Sebenarnya lebih jimat. Kita boleh beli bahan-bahan asas yang saya akan terangkan sekejap lagi. Kita boleh mix sendiri, buat campuran sendiri, itu lebih jimat. Tetapi jika tuan-puan tak ada kekuatan, boleh gunakan tanah campuran 6 in 1 yang ada di nursery. Okey, kita tengok bahan campuran tanah yang saya maksudkan sebentar tadi. Okey, yang pertama topsoil. Topsoil ni adalah tanah yang kita biasa jumpa di tepi rumah kita. Yang ada tu tanah atas ataupun tanah merah. Bahagiannya saya akan terangkan sekejap lagi. Yang kedua, sekam padi mentah ataupun bakar. Sebaiknya gunakan ataupun beli sekam padi yang dah campuran mentah dan juga yang dibakar. Okey, yang ketiga, penggunaan tanah hitam sawit. Ini pun ada di nursery. Banyak orang jual sekarang. Satu beg lebih kurang RM5. Sekam padi, satu guni besar pun dah boleh dapat dalam 15 ataupun RM20. Okey, topsoil tuan-puan boleh cari di rumah lah. Okey, ataupun yang bagi yang tak ada tanah tepi rumah, boleh beli di nursery. Okey. Seterusnya nisbah. Bagaimana kita nak buat campuran tanah untuk kita menanam kubis. Okey. Topsoil tadi ambil dua bahagian. Nanti bila demo nanti saya akan tunjuk bagaimana kita nak buat dua bahagian. Okey. Yang kedua, yang penting ialah sekam padi mentah dan bakar satu bahagian. Dan yang ketiga, tanah hitam sawit satu bahagian yang saya sebut tadi. Topsoil dua bahagian, sekam padi mentah dan bakar satu bahagian. Yang ketiga, tanah hitam sawit satu bahagian. Kita akan campur, kita akan gaul sehingga sebati. Kita akan tengok tanah itu menjadi peroi dan berongga, senang untuk kita tanam kubis. Seterusnya, tadi yang pertama penyediaan tanah. Ini contoh, sebelum tu contoh tanah campuran yang kita dah mix. Ini hasilnya. Kita nampak sekam padi, kita nampak tanah hitam sawit, kita nampak topsoil. Jadi bila kita pegang nanti, dia lembut. Tidak terlalu padat dan keras. Itu tanah yang terbaik. Bukan saja untuk kubis, tapi untuk apa-apa sayuran. Sawi, cili, tomato, semua boleh guna. Hari ini saya fokus pada kubis. Okey, yang seterusnya ialah bagaimana kita nak menyemai biji benih. Okey, poin yang kedua adalah semaian. Okey, apa yang saya praktikan, insya-Allah tuan-puan boleh gunakan juga. Yang pertama, mesti berdoa kepada Allah supaya kita ni apa yang kita tanam ni Allah bagi hidup. Apa-apa yang kita buat pun mesti berdoa dan niat baik kepada Allah. Yang kedua, benih yang disemai perlulah diletak di tempat yang redup selama 5 hari. Daripada benih yang kita masuk nanti sehingga bertunas tu 5 hari. 3 atau 5 hari lah. Dalam lebih kurang macam itulah. Selepas itu kita dedahkan dengan 50% cahaya matahari. Jangan 100% lagi. Hari yang ke-6 sehingga ke-10, 50%. Jangan terlalu direct matahari. Dia ada kaedah dia. Yang ketiga, yang keempat, selepas 10 hari barulah kita boleh dedahkan 100%. Ini penting kerana nanti ada gambar slide yang seterusnya. Kita akan tengok ramai yang menyemai benih, apa-apa benih gagal kerana tak ikut kaedah yang sebeginilah yang saya buat. Mungkin ada kaedah lain tapi ini yang kaedah saya gunakan. Yang seterusnya, elakkan anak pokok kekurangan cahaya. Ini yang saya maksudkan nanti. Dan menjadi kutilang. Kutilang ni bahasa orang menanam. Kurus, tinggi, langsing. Ku, kurus, ti, tinggi, lang tu langsing. Ini anak pokok yang dah
tak berapa elok untuk kita teruskan menanam. Kalau tak nanti rugi baja, rugi medium dan sebagainya. Dan untuk semayan saya cadangkan tuan-puan gunakan medium peat moss ataupun bahasa kita panggil tanah Belanda, tanah Holland. Nanti saya tunjukkan sebentar lagi untuk menyemai kerana tanah ini sangat lembut, strukturnya sangat halus dan mudah untuk percambahan biji benih. Boleh dicari di mana-mana, Shopee ada, nursery pun ada. Namanya peat moss. Pastikan peat moss sentiasa lembap dan tidak boleh kering. Bila peat moss kering, bagaimana pokok benih nak bertunas. Jadi nanti saya akan tunjukkan juga demo di akhir nanti bagaimana daripada menyemai sehingga besar kubis, insyaAllah. Baik, yang seterusnya, ini gambar yang saya cuba bawakan kepada tuan-puan. Anak pokok yang berusia 10 hingga 12 hari selepas semai. Ini tray semaian. Ini tengok ada 2 hingga 3 helai daun dah. Umur daripada benih adalah selama 10 hingga 12 hari. Ini yang tray saya gunalah. Okey, gambar lama nampak blur sikit, minta maaf. Kemudian yang saya katakan kutilang, yang kata sihat dan tak sihat. Sebelah tu yang nombor 1, kutilang. Dia tinggi. Sebenarnya kutilang ini terjadi disebabkan kurang cahaya. Hari yang 10 ke 12 tadi sepatutnya tuan-puan dah dedahkan anak benih kepada cahaya 100%. Tetapi pastikan medium semaian kita tu, peat moss kita tu sentiasa lembap. Bukannya terlalu basah, lembap. Kerana akar masih lagi lembut. Yang kedua tu kita tengok from sunny place tu maksudnya cahaya yang cukup. Daun pun hijau, batang pun tak terlalu tinggi. Tak terjadilah istilah kurus. Tengok yang nombor 1 tu kurus, tinggi, langsing. Dia sebenarnya langsing tu tinggi mencari cahaya lah. Pokok pun nak ada cahaya. Okey. Jadi nombor 2 ni sempurna untuk kita pindahkan kepada peringkat yang seterusnya. Gambar selepas 18 hingga 22 hari. Tengok. Saya fokuskan, tengok daun dia dah makin lebar, banyak, dan ini kalau tuan-puan nak tahu sudah sesuai untuk kita pindahkan ke dalam polybag ataupun pasu ataupun medium yang lebih besar untuk pertumbuhan yang seterusnya. Okey. Yang ketiga, tips yang ketiga ialah pemilihan biji benih. Gunakan biji benih yang cukup sifat. Bila tuan-puan beli benih, pastikan bila kita buka benih, pack benih, kita tengok benih. Ada kadang-kadang yang pecah. Kalau yang pecah tu, saya nasihatkan jangan guna. Cari yang betul-betul bulat. Benih kubis ni dia bulat. Kecil je macam sawi. Kalau ada yang pecah, ujung-ujung tu, baik jangan gunakan. Kerana nanti tuan-puan akan tunggu macam menunggu bulan jatuh ke riba lah. Tak keluar-keluar nanti. Pastikan juga masa beli benih tu tidak expired. Pun terjadi bila kita menyemai benih yang expired, tak akan tumbuh. Okey, pastikan mengikut tahun semasa lah. Antara cara menyimpan biji benih, pastikan kita lipat. Pack tu lipat betul-betul, masuk dalam bekas plastik, simpan di dalam peti ais. Tapi bukan tempat yang kita buat ice cube tu, kita letak tempat sayur supaya benih ni tahan lebih lama. Itu kaedah yang saya gunakan lah. Dan kebanyakan orang yang buat kebun besar pun pakai kaedah sebegini. Okey, poin yang seterusnya, jangan takut untuk beli benih yang mahal sedikit kerana ianya lebih berkualiti. Bukan saya kata benih kedai eco tu tak baik, boleh. Tapi untuk kepuasan kita sendiri, kita boleh beli tak jauh beza pun, RM4 je. Yang mahal pun RM4, berbeza yang dengan RM2. Sebab nanti bila tuan-puan tengok kubis saya, kenapa besar, kenapa yang saya kecil, itu beza dia. Kemudian benih yang mahal sikit ni dia ada rawatan khas. Sebagai contohnya, saya selalu beli benih jenama East West yang Thailand punya. Sebab Thailand kita tahu teknologi pertaniannya sangat tinggi. Dia ada rawatan daripada benih lagi. Jadi pokok kita ni kurang penyakit bila benih ni yang jenis mahal. Antara yang lain, brand Baba pun saya suggest. Okey, cantik. Yang ada di Maidin pun tuan-tuan boleh beli. Okey. Okey, contoh pemilihan biji benih. Ini yang saya masukkan tadi. East West tu yang ada 2 anak panah. Di Glamour ni, dia punya brand ni daripada Thailand ni, international punya. Asana ni jenis saja, banyak. Tapi tuan-puan boleh pilih lah. Kubis ni ada yang purple,
ada hijau. Tapi sejarah saya menanam yang purple ni agak gagal sikit sebab dia kecil. Saya suka kubis yang besar. Okey, biasanya sejarah saya dapat 2 hingga 4 kilo sebiji. Jadi tuan-puan boleh bid saya lagi lepas ni. Okey, ni rupa biji benih kubis yang saya maksudkan yang cantik lah. Yang saya buka daripada pack ni, nampak dia bulat, dia tak ada pecah-pecah. Ini yang berkualiti. Jadi tuan-puan boleh beli di Shopee. Banyak penjual, seller-seller di Shopee, Lazada. Sekarang ni zaman dah mudah. Okey, baik. Yang keempat, lokasi. Kita nak letak selepas kita pindah ke dalam polybag, selepas kita pindah ke dalam pasu ataupun apa-apa bekas yang kita ada tepi rumah, pemilihan lokasi pun sangat penting. Untuk makluman tuan-puan, kubis nak cahaya direct. Setidak-tidaknya 4 sehingga 6 jam sehari. Okey, tengok apa yang saya tulis. Pastikan anda meletakkan pokok yang ditanam di tempat yang mendapat cahaya matahari secara penuh. Direct lah maksudnya. Kita tak nak kita tanam kubis, kita letak tepi rumah kita tetapi tak dapat cahaya. Sebab waktu pagi pokok nak buat proses fotosintesis. Tak kira apa-apa pokok. Saya selalu dedahkan pokok saya direct. Cili, terung, kubis, semua nak cahaya. Kalau tak nanti buah tak lebat, saiz tak lebar. Daun tak boleh nak buat proses fotosintesis. Sayuran berdaun memerlukan hampir 4 hingga 6 jam sehari. Itu yang saya maksudkan sebentar tadi. Ingat, cahaya pagi adalah cahaya yang sangat sesuai untuk melakukan proses pembesaran dan fotosintesis. Nanti saya akan tunjukkan gambar bagaimana saya letak lokasi pemilihan saya letak bekas-bekas kubis saya. Okey, ini contohnya. Ini depan rumah saya saja. Usia kubis ni sebulan lebih. Daripada benih sebulan lebih. Okey, saya guna just bakul tu, kalau tuan-puan nak tahu, kedai Eco je. Kasih jimat saja. Okey, bakul yang ada lubang lah. Ada lubang supaya pengaliran air tu berlaku dengan baik. Lepas tu bakul saya akan masukkan net hitam sebagai pelapik supaya medium saya tidak terkeluar lah. Jadi tuan-puan pun boleh buat lebih baik daripada saya, idea yang kreatif. Ini depan rumah saja. Harapnya tak ada orang ambil lah sebagai landscape dan penyejuk mata saya. Okey, lain-lain gambar saya tunjuk di sini. Ini tahun 2018 saya buat secara kaedah bersistem. Saya tak lagat nak menyiram. Pagi kita bekerja, kita buat reka sistem seperti vertigasi. Ini pun sebulan lebih. Itu saya letak direct. Tak ada net hitam, tak ada bumbung, direct. Ini jangan takut. Dia memang nak matahari. Okey. Yang jadi layu sebab kita kurang air. Jadi pastikan penyiraman kita tu cukup untuk pokok. Sebab kalau kita tak minum air, kita pun rasa like kan badan kita tu. Pokok apatah lagi dia tak kerti nak bercakap. Jadi dia tunjuk melalui dia jadi layu. Itulah pokok. Kemudian peringkat awal hari ke-25 daripada yang tray tadi saya pindah. Saya pindah ke dalam bakul. Ini yang saya masukkan net hitam, bakul hitam dan tanah-tanah campuran yang saya buat tadilah. Okey. Ini yang hasil dah 2 bulan lebih. Tanam kubis ni 3 bulan dah boleh petik. Daripada benih hari pertama kita semai. Ini dah masuk 2 bulan lebih, tak masuk 3 bulan lagi. Dan akhirnya 3 bulan dia cukup sempurna bulat. Cantik kan? Teringin tak? Mesti tuan-puan pun teringin nak ada dapat kubis macam ni. Sebab ada yang mengeluh, akak tanam kubis tinggi je, tak bulat-bulat cikgu. Mungkin kesilapan ataupun tips saya akan tunjuk secara demo nanti. Bagaimana kita nak pastikan dia melebar bukan menjadi kutilang. Okey, ini dia. Kemudian yang seterusnya, kita kena kenali perosak dan penyakit. Ini yang selalu menjadi benda yang seram lah untuk penanam-penanam ni. Bila ada perosak dan penyakit dah down. Sebenarnya bila kita ada ilmu, kita tak down, kita lagi nak explore benda tu. Jadi kita akan atasi penyakit. Macam kita lah, kalau kita demam, kita jumpa doktor. Kita ambil apa-apa yang sepatutnya ataupun kita minum habatus sauda dan sebagainya. Jadi kalau pokok pun ada rawatan-rawatan tertentu lah. Sama ada organik, semi organik, semuanya di pilihan di tangan masing-masing lah. Okey. Sebarang pokok mestilah ada kawalan. Saya nasihatkan bagi penanam-penanam beginner supaya anda tak frust, tak down.
kawal dari awal. Bukan dah sakit baru kita alah kena ulat, alah ini berlubang, alah ini, alah ini. Sebenarnya kesilapan kita daripada awal tak jaga. Macam kita lah kalau tubuh kita sendiri kan, kalau kita tak jaga pun lama-lama sakit juga. Kalau kita tak jaga badan, main makan, dia pun bermasalah. Okey. Boleh gunakan bahan-bahan organik seperti cuka kayu, liguano, ini biasa orang dengar, tapi penggunaan tu apa yang kita guna, orang beli kita beli. Tapi kita tak tahu apa nak guna. Jadi sepatutnya kita beli, tahu apa yang kita nak guna dan bila masa kita nak guna, banyak mana kita nak guna, waktu apa yang sesuai. Jadi saya akan terangkan sekejap lagi. Liguano ni mungkin jarang dengar. Ini pun organik daripada Encik Syahrin Perak. Estirate, neem oil. Neem oil ni daun semambu. Saya nak buat tak mampu, biasa saya beli jugalah. Daun semambu ni biasa kita dapat di hadapan kuil-kuil India lah. Dia ada tanam memang khas di situ. Garlic oil, minyak bawang putih pun boleh digunakan untuk kawalan serangga di tepi rumah. Itu yang saya cakap tadi. Jangan pokok dah teruk baru nak kawal. Itu yang menjadi masalah. Kita pun down, dah tak naklah tanam lagi. Asyik mati je, ulat je. Itu kesilapan anda sendirilah, agak sukarlah. Yang seterusnya, buat jadual dan pilih hari tertentu untuk membelai pokok. Maksudnya membelai ni bukan pergi gosok daun tu, tidak. Maksudnya ada kita bercakap dengan pokok. Saya bercakap dengan pokok tapi bukan gila lah. Maksudnya cantiknya pokok ni, ya Allah jadikanlah. Maksudnya kita berdoa lah supaya apa yang kita tanam ni mendapatkan hasil. Kita pun nak makan sebenarnya kan, betul tak? Jadi kita buat contohnya, kalau kita bekerja hari Minggu kita boleh sembuh. Seminggu sekali cukup sebenarnya. Ada penjadualan, saya akan pada next slide lah. Ni sebaiknya seminggu sekali. Jadi kalau kita tak tengok apa yang berlaku, jadi pokok kita, kita tak tahu apa yang berlaku pada pokok kita. Sama ada kena gigit ulat. Biasanya siput babi tu bawah daun. Kita tak perasan. Dia banyak aktif malam. Dan untuk makluman semua, perosak ni banyak bergerak ataupun aktif pada waktu malam. Kita tak sedar, kita tidur kat rumah, dia buat kerja. Bangun esok dah berlubang. Kita pun sedih. Itulah kisah dia. Okay. Kemudian kita tengok apa penyakit yang biasa berlaku pada kubis. Saya fokus pada kubis hari ni. Ulat Nutella ni. Ni kita tengok. Ni saya zoom. Saya pun ada pernah kena. Jadi kita berkongsi lah bagaimana nak atasi. Okey, ini ulat-ulat ni lah yang menyebabkan kita pokok kubis tuan-puan jadi berlubang. Okey, tengok ni. Saya zoom. Bagaimana kita nak atasi? Pertama, nanti saya akan tunjuk apa yang bahan-bahan yang boleh digunakan. Bancuh 2.5 ml pati esterat. Ini sama ada puan-puan nak beli ataupun nak buat sendiri ataupun nak cari di Shopee ke nursery ke, cuka kayu tak kisah. Okey, dengan 1 liter air, buat semburan pada pokok seminggu sekali, cukup. Jangan hari-hari, penat, kita tak ada masa. Okey, sembur pada keseluruhan pokok dan juga tanah. Sebab pada medium ni ada serangga-serangga yang halus kita tak nampak. Pastikan semburan di bawah daun. Biasanya untuk kawalan serangga ni, kita jangan sembur atas. Serangga dia bijak, dia tak akan duduk atas, dia duduk di bawah. Yang mana kita tak nampak. Dia makan, dia buat kerja kat bawah. Jadi kita selak sikit daun tu, sembuhlah pakai spray yang halus. Nozzle halus, yang sembuh halus. Macam basuh kereta tu. Jangan yang tajam, nanti daun kubis pecah. Okey. Seterusnya, tadi ulat Nutella. Yang kedua, penyakit ulat jantung kubis. Ini sangat bisa. Tengok rupa pun geram kan. Ini pun sangat suka makan daun kubis. Dia akan tinggal tahi-tahi hitam. Dia punya najis tu. Ada bintik-bintik hitam dekat daun kubis kita. Di celah-celah tu. Dan biasanya bila dah kena ni, agak sukar lah untuk kita dapat saiz yang bulat. Jadi, nasihat saya seperti mana tadi, kawal dari awal. Dari awal kita dah pindah ke dalam pasu, kita dah kena bagi kawalan serangga berjadual lah. Contohnya hari Jumaat ke tak dapat Jumaat, petang Jumaat, petang Sabtu tak dapat petang Sabtu, petang Ahad. Okey, mengikut kesesuaian diri sendirilah, jadual diri sendiri. Okey, cara atasinya sama juga guna esterat. Dia memang kalah dengan esterat ini. Buat seminggu sekali juga, sembur pada keseluruhan pokok dan juga tanah. Sama juga bawah daun dia bekerja ni. Nanti dia akan kita jumpa dia ni jenis yang warna hijau.
gili, dia macam kartun je. Dia suka gigit. Silap-silap kita pegang pun jadi gatal juga ni. Okey. Yang seterusnya penyakitnya ialah ni yang saya nak tunjuk Extiract. Extiract tadi tuan-puan boleh belilah, ada di Shopee. Saya pun ada, tapi bolehlah tuan-puan nak tanya nanti bila-bila pun boleh. Di akhir ke boleh WhatsApp ke nanti. Ni penggunaan dia, ni parti kita guna sikit je, 2.5 ml. 2.5 ml dengan 1 liter air. Buat semburan seminggu. Kita campur dengan air lah. Masuk dalam spray, sembuh keseluruhan pokok. Biar lencun, orang bahasa kita panggil lencun, basah kuyup dengan semburan tersebut. Sebab ulat ni akan larilah, mati ke dan sebagainya. Pada gambar tersebut pun ada gambar ulat yang saya letak. Benda ni pun boleh sesuai untuk cili, terung, bukan COVID saja, apa-apa. Boleh kawal benar putih boleh, okey. Semua boleh atasi lah. Biasanya cili, benar putih, terung pun sama, trip, aphid dan sebagainya. Okey, ini penyakit yang seterusnya saya tertinggal tadi. Reput daun. Biasanya orang menanam kubis pernah jumpa benda ni. Puncanya kalau tuan-puan nak tahu, waktu sekarang kita tengok musim sekarang, kejap panas, kejap hujan. Yang hujan tu kita tak berapa sedap dengar. Pasal selepas hujan akan berlaku medium kita ni diserang oleh ulat. Terutamanya batang kubis. Tak kira kubis ke cili ke, memang penyakit ulat kena kawal. Kalau tak, dia akan jadi macam ni. Kalau cili ke, buah apa, tomato ke, dia punya simptom kena kulat, buah dia jadi lebam-lebam sikit ujung. Kalau kubis, dia punya simptom macam ni. Lembik, berlendir, itu kulat. Jadi untuk atasinya, tuan-puan boleh gunakan cuka kayu. Tadi Extiract untuk ulat. Extiract dia tak sesuai untuk kulat ataupun reput daun dan pangkal. Kita gunakan cuka kayu untuk rawat ulat pada pokok kubis. Bancuh 2 ml ataupun 3 ml. Dan sebenarnya saya nak maklum, kita boleh buat sekaligus dengan Extiract. Ulat pun kita kawal, kulat pun kita kawal. Jadi jimat masa boleh campur dua tu, bancuh dengan 1 liter air, sembuh terus. Waktu semburan, ini saya nak kongsi. Waktu semburan, kita sembur pada lewat petang. Kalau boleh dalam pukul 6.30 ke atas lah. Kita tak buat semburan pada awal pagi ataupun tengah hari. Tengah hari paling tidak sesuai buat semburan. Kalau tuan-puan ada pernah baca ataupun artikel yang ajar buat kawalan serangga organik yang guna cili, yang guna sabun, kesilapan ramai saya lihat, dia sembuh waktu tengah hari. Benda tu panas. Bila panas, kita sembuh pada pokok akan layu. Kejap petang, kenapa pokok ni layu semacam? Sebenarnya dia tak sesuai. Tindak balas pada daun tu, daun kan nipis. Bila kena habis. Sama juga dengan kubis ni nipis. Dia punya lapisan tu, slice tu nipis. Bila kena benda-benda macam tu, bukan tak boleh guna. Waktu penggunaan itu tidak tepat. Waktu yang sesuai ialah waktu petang. Okey, untuk penyakit kulat ni, selepas hujan dah reda, berhenti, boleh buat semburan cuka kayu. Sebab hujan, kalau hujan kita biar ada 3-4 hari, hujan lebat lagi, kita biar je pokok kita, confirm kena kulat. Bila kena kulat, inilah simptom-simptom yang terjadi. Kita pun sedih lah tengok pokok kubis kita dah bulat, dah nak tuai dah jadi macam ni pula. Jadi ambil langkah. Macam saya hari ni di Melaka, malam jadi hujan. So pagi ni saya dah buat sebelum live tadi, saya dah sembuh petang semalam saya dah sembuh sebab 3 hari berturut-turut hujan. Petang semalam saya dah sembuh cuka kayu. Jadi pagi tadi tengok segar je pokok saya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan saya punya pokok, tuan-puan punya pokok pun bebas daripada penyakit ulat Flutella dan ulat jantung tadi yang pangkal jantung tu. Baik. Seterusnya, ini menjadi seram juga ni. Siput bak ni. Tengok dia senyum kat kita tu. Itu bahaya sebenarnya. Setengah orang ambil dia punya cengkerang buat tasium, buat baja, tapi saya tak sanggup lah tuan-puan. Kalau tuan-puan sanggup lenyek-lenyek dia masukkan dalam guni buat baja, silakanlah. Boleh cari artikel yang menunjukkan siput bak ni boleh digunakan sebagai baja. Jadi kalau sanggup silalah. Okey, kalau tak sanggup, buang dia jauh-jauh. Kalau tak boleh buang, boleh pergi nursery ataupun kedai RM2 ekor pun ada. Bagi penjimatan kita boleh tabur 1 hingga 2 sudu makanlah racun siput. Kita letak bukan di tanah.
di tepi pasu kita yang luar tu, supaya bila dia berjalan, dia dah terkena racun tu, dia tak naik-naik lagi pasu kita. Itu kaedah saya lah. Sebab kita pun nak jaga tanah kita daripada racun tu. Jadi kita letak di tepi apa, di tepi kita punya pasu. Kalau tak boleh juga, kita letaklah, boleh letak di hujung, jangan dekat dengan pangkal batang tu. Kalau tak boleh letak tepi pasu, takut kena hujan sebagainya, letak hujung dalam bulatan medium nanti. Kita letak sejarak di dalam 30 cm dari pangkal lah. Itu yang saya ada tulis pada slide tu. Okey. Tabur jangan banyak, keliling je, keliling. Sebab dia ni jenis berjalan pelan-pelan, bila dia termakan dia, kat situ dia mati. Jadi pokok kita selamat. Dia ni suka berak di batang kubis dan suka makan daun sama dengan ulat tadi. Nampak baik tapi seram. Okey. Okey, seterusnya ini yang saya masukkan cuka kayu. Banyak penjual cuka kayu. Tips saya untuk cuka kayu, pastikan cuka kayu yang original. Ada yang sekarang ni main air je. Dia nak tahu original, dia gelap sikit. Bau pun bau arang kayu betul. Cuka kayu ni organik kemudian esteroid, tu untuk ulat tadilah. Kemudian ini racun siput. Gambar pun ada tu, jelas tu. Pada plastik dia tu memang ada racun siput. Gambar cikput tu ada kat situ. Jadi puan-puan, tuan-puan dalam 2.5 minit, banyak dah tu. Bukan guna sekaligus, satu pokok satu plastik habis. Sikit je, seperti mana yang saya tunjuk tadi lah. Kemudian pembajaan. Okey, tip yang seterusnya adalah dari segi pembajaan. Pembajaan ni tuan-puan boleh pilih. Sama ada nak, kadang ada orang nak guna bajet NPK. Bajet NPK ni biasa dikenali sebagai bajet 15, 15, 15. Saya nak maklum untuk mungkin ada audiens kita ni ada yang lebih hebat daripada saya. Mungkin saya minta maaf lah kalau ada kesilapan saya. Bajet NPK ni saya nak kongsi. NPK 15-15 adalah untuk besarkan pokok. Apa-apa pokok. Berbeza ni, N tu 15, P tu 15, K tu 15. Ada maksud-maksud tertentu. Kalau tuan-puan jumpa NPK 12, 12, 17, biasanya untuk buah. Okey? Jadi untuk kubis ni boleh gunakan bajet NPK 15-15 untuk besar. Dia tak berbuah sangat. Kalau macam cili, peringkat besar, peringkat tumbuh kita bagi 15-15-15. Peringkat dah berbuah kita bagi 12-12-17. Itu untuk makluman tuan-puan lah. Jangan tersalah pilih bajet lah. Kedai RM2, kedai poin biasa, Yasin Point kat sini, kat Melaka, Pasar Raya, mungkin ada yang paket kecil RM3 dah boleh dapat bajet-bajet sebegini. Namun seperti saya memilih untuk menggunakan baja cecair daripada Thailand lah. Thai Plant Fertilizer. Asyik Thailandnya cikgu ni. Tapi bukan sebab Thailand ni, saya suka dengan teknologi dia. Dan kita pun ada kawan dari sana lah, pembekal dari sana. Pembajaan boleh dilakukan 3 kali seminggu jika guna baja Thai. Baja Thai ni lebih kurang baja cecair AB je sebenarnya. Masing-masing punya pengeluar lah. Okey. Jika baja butiran seperti NPK, kaedah pada dia punya plastik panduan tu dah ada. Mungkin 2 kali seminggu kita boleh beri pada pokok. Kadar penggunaan mengikut apa yang saya cakap tadi. Pada pack jualan tu ada 2 kali seminggu kita tambah. Kalau dah besar banyak ni banyak. Ikut panduan, jangan terlebih. Apa-apa pun saya nasihatkan jangan terlebih. Walaupun kita geram pada ulat tu macam tadi, tetap kena guna 3 ml. Kita tengok ulat dah banyak. Contoh kan. Jangan pakai 10 ml. Pokok-pokok pun mati nanti. Jadi kadar penggunaan tu biarlah berpada-pada. Jangan bila lah nak besar pokok aku ni. Bagilah banyak sikit. Pokok pun dah tak boleh nak terima terlampau banyak baja, dia pun boleh go out lah nanti. Okey, kadar penggunaan mengikut okey. Kemudian seterusnya folia. Biasa dengar tak folia? Folia ni baja yang kita beri ataupun kita sembuh pada daun. Ini baja, saya bahasa mudah ni saya panggil vitamin tambahan lah kepada pokok. Kita buat semburan pada daun. Kita bukan bagi macam baja NPK tadi yang kita siram, bukan. Dia sembuh. Ni pun boleh bagi seminggu sekali. Biasa kita dengar kan ada orang jual yang Hi-O tu, apa nama? Saya tak ingat lah, warna hijau yang Hi-O punya syarikat jual tu. Easy Grow, ya, Easy Grow. Biasa dengar tak Easy Grow? Easy Grow adalah salah satu contoh folia yang boleh kita gunakan. Tetapi saya buat folia sendiri. Daripada folia buah-buahan, kita buat peraman, kita buat jadikan ini sebagai bio booster.
Biobooster ni kita organik lah, kita buat daripada labu. Okey. Seterusnya kita lihat ni. Ada pemilihan. Ada orang tak naklah guna baja NPK. Dia nak guna baja-baja lain yang asal, yang lagi murah. Dia katanya kita boleh guna tinja ayam, tinja kambing, arnab, baja kopi 888 tu kan dia punya kod. Dan saya memilih yang bawah sekali lah sebab dia mudah digunakan dan penyerapan tu berlaku dengan lebih cepat. Okey, tetapi nasihat saya untuk tinja ayam ke, tinja kambing ke, baja kopi ke ataupun sebagainya, jangan terlampau banyak. Ikut panduan, ikut sukatan. Kalau nanti lebih pokok terlebih dos lah, macam kita pun teruk lah, terlampau banyak dos yang masuk boleh collapse lah kot, ada mati dan sebagainya. Okey, formula saya ini baja TPF, macam baja EB lah tuan-puan beli dekat Shopee tu. Di Shopee saya pun ada ni baja ni, harga RM10 sepasang tu, dua tu, pati berfungsi untuk tumbesaran pokok. Dia ni sesuai untuk semua pokok, sama ada bunga ros, cili, terung, sayuran, hidroponik, DFT ke, NMT ke, fertigasi ke, semua boleh gunakan baja tersebut. Okey, bancuh ikut panduan dan siram pada tanah. Boleh siram lah. Penggunaan bila? Waktu petang boleh, pagi boleh. Kekerapannya 2 atau 3 kali seminggu, mengikut keperluan lah. Kalau tengok pokok tu agak kuning, itu kekurangan unsur-unsur lah, jadi kita boleh tambah baja lah. Kalau rajin hari-hari tak ada masalah. Sebab bila baja sebegini 2 in 1 sebenarnya, kita menyiram sambil membaja. Itu kemudahan baja cecair sebeginilah. Kalau baja yang butiran tu dia lambat, bezanya dia lambat serap. Pasal bila kita siram baru dia turun, slow release bahasa orang putihnya. Betul ke tak betul Tuan Fuzi? Slow release, dia release sikit-sikit, jadi lambat untuk pertumbuhan pokok tersebut. Kemudian yang saya nak masukkan tadi, Biobooster. Ini produk yang dihasilkan organik 100%, dibuat sesuai lah untuk sawit pun ya, sayuran pun ya, sebagai vitamin pada pokok anda lah. Bancuh ikut panduan, sikit saja, 1 ml ke berapa ml saja kita gunanya. Jadi benda ni pati, seminggu sekali cukup. Kalau pokok saya sembuh pada pokok limau kasturi, dia punya bunga putih. Kalau pada kubis, daun dia makin lebar, bulat, kejadiannya sempurna. Baik, itu saja perkongsian saya, Tuan Musi. Saya harap apa yang diberi dapat difahami, dapat diambil dan dikongsi kepada orang luar lah. InsyaAllah. Baik. InsyaAllah. Okay, terima kasih cikgu. Alright, so harap ilmu yang cikgu beri ni memberi manfaat kepada semua orang. Jadi dekat ruangan komen ada banyak orang dah tanya soalan, tapi saya rasa soalan tu nanti kita akan saya akan bacakan hujung demo boleh? Ataupun semasa demo? Hujung pun boleh. Tak ganggu saya nak berdemo nanti. Okay, so kita demo dulu, nanti baru saya akan bacakan soalan yang diajukan dekat ruangan komen ni. Saya akan demo di soalan ni. Cikgu kena ready. Cikgu yang kena ready. Okay. Saya akan ya. Saya akan ke bahagian luar rumah saya untuk demo. Kat dalam ni tak boleh demo, masuk tanah payah. Alright, cikgu. So, tak apa, cikgu boleh buat persiapan dulu untuk demo. Okay, baik. Jadi saya akan run untuk kontes pula sekarang ni. Okay, baik. Okay, cikgu. Nanti kita jumpa balik. Okay. So, untuk peserta yang ada dalam ni, jadi kita akan buat sesi tangkap gambar lagi sekali sebab tadi ada yang tak ada kan. Jadi lepas ni kita akan buat lagi sekali sesi tangkap gambar. Harap nanti boleh buka video. Rasanya lepas kita buat demo kot. So harap semua bertahan dulu sebab kita ada hadiah juga yang menanti anda, iaitu kita ada kontes sekarang ni. Kita akan run untuk kontes. Ada 3 soalan yang saya akan ajukan dan anda boleh komen
di ruangan komen, tim kami ada letak dekat dalam grup kita, grup WhatsApp kita, cara untuk komen kan. Jadi apa kata kita test dulu untuk ramai-ramai komen kat situ. Kita nak tengok semua dapat tak komen tu. Boleh tak komen? So kita akan test dulu, say hi sikit kat situ. Siapa yang ada dalam ni. Okay, siapa yang tak jumpa boleh tengok balik gambar yang tim keluarga hantarkan di dalam WhatsApp kita. Okay. Alright. Ada boleh komen dulu, say hi dekat situ sebelum saya bacakan soalan kita untuk kontes, iaitu kita ada hadiah. Macam tak nampak kan apa ada dalam ni kan? Secret, okay. So dan tak dilupakan petang pula. Lepas kita demo nanti kita ada cabutan bertuah. Okay, kita punya balang pun dah ada kat dalam ni, kita punya list name. So nanti saya akan cabut, sama juga saya akan cabut 3 nama. Ini nama yang anda bagi dekat yang saya kata siling tu kan, dan juga nama yang telah di take note lah siapa yang join hari ni. Jadi semua ada dalam ni. So nanti saya akan cabut. Okay. Dan juga nak tahu tak hadiah apa cabutan bertuah nanti tu? Okay. Soalan nanti saya akan tanya hujung demo kita nanti, okay? So saya akan kumpul dulu semua soalan dan nanti saya akan kemukakan kemudian, okay? So semua dah ready ke untuk kita punya soalan kontes? Kalau dah ready boleh komen ready, saya boleh bacakan soalan. Okay. So siapa yang komen terpantas, saya kira sebagai pemenang, okay? Alright, so nak tengok ke hadiah untuk cabutan bertuah? Saya rasa bosan pula cakap dengan seorang-seorang ni kan. Apa kata komen dekat situ? Boleh saya baca, boleh kita communicate kat situ. Alright, okay, ada orang kata ready. Alright, so nak tahu tak hadiah apa untuk cabutan bertuah ni? Hadiah ni dah ada di sebelah saya dan hadiah utama dia, kalau anda nak tengok, saya tayang sikit je lah hadiah utama kan. So hadiah utamanya, okay, kita bagi tempat kedua dan ketiga. Kita akan bagi set. Okay, apa ada dalam ni? Secret. Okay, so kita ada hadiah tempat kedua dan ketiga tadi kat situ dan ini adalah tempat pertama. Nampak? Dia walaupun dia nampak sekeping envelope sahaja, tapi dalam dia hadiah yang menarik tau. So nak tahu apa hadiah dia, nak saya cakap tak? Dia ada apa dalam ni? Okay. So ada orang kata nak tahu kan. Okay, so dalam ni adalah saya nak bawa anda keluar daripada rumah anda untuk pergi bercuti di dalam ni. Okay. So nanti saya beritahu apa yang ada dalam ni. Okay. So boleh kot saya kemukakan soalan untuk kontes kita. Alright. Okay, so soalan yang pertama. Tengok sikit. Okay. Alright, so soalan yang pertama, dah ready? Okay, apakah nisbah campuran tanah yang diajar oleh Cikgu Amri di awal slide sebentar tadi? Okay, saya ulang lagi sekali, okay? Siapa yang miss tadi tu? Apakah nisbah campuran tanah yang diajar oleh Cikgu Amri di awal slide sebentar tadi? Okay, so boleh drop jawapan anda dekat ruangan komen untuk saya baca dan saya tentukan siapa adalah pemenangnya. Okay, so sekarang try. Okay.
So dah ada ke orang ni? Ada orang komen tu? Kalau mak lost, lost tak dapat jawapan ke saya yang lost? Okay, ada orang komen 3 nisbah. Apa 3 nisbah tu? Ah, dia tadi dia ada 3, memang ada 3 nisbah. Tak boleh komen lah. Tapi tu awak tengah tarik. Boleh komen lah tu. Tarik dia kat situ. Dia siapa yang kalau ada screenshot ke ada ni ke nisbah campuran tanah. Dia ada 3 jenis tadi tu. Dekat depan saya ada jawapan ni. Okay. 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 Nampak macam ada orang dapat tepat dah. Ayuh, ada orang bagi ni terus. Ada orang bagi gambar terus. Okay. Bukan, itu yang tu. Dia yang dia tiga tanah. Dia bukan ni. Dia apa tu tadi. Benda tu berapa bahagian, ada berapa bahagian, ada berapa bahagian. Yang tu. Ada yang ada bagi tak tepat. Ada lagi. Alah. Ada dah yang tepat, yang nak mengena tadi tapi bukan jawapannya. Okey. Okey, saya bagi tips Nak bagi tips tak? Okey, sekejap. Okey, saya rasa dah ada dah orang dapat jawapan yang betul. Okey, betul kan? Alright, so pemenang kita adalah Hafizah Hana. Okey, betul. Saya top soil sekam badi tanah sawit hitam. Cuma dia tak bubur yang 211 tu. Tapi betul jawapan dia. Okey, so tanya kepada Hafizah. Alright, nanti boleh DM dekat WhatsApp. Anda pemenang untuk kontes. Alright, so untuk soalan yang kedua. Untuk soalannya kedua, saya bacakan sekarang, okey? Sementara cikgu nak set up kan, okay, kita buat kontes, okay? Alright, berikan nama salah satu ulat perosak yang disebut oleh cikgu Amri tadi, yang ada dalam slide tadi, okay? Saya rasa yang ni senang sangat ni. Ada tak? Ada tak yang boleh jawab ulat apa tadi? Alah, ulat awak bukan siput. Bukan serangga. Saya kata ulat. Sekejap ya. Ya? Okey. Ulat. Ya. Dia ada 2 tadi ulat. Apakah nama dia? Nama yang ada pada slide. Alah, ulat betul. Itulah. Saya dah cakap buat notes. Kan? Alright. So ada orang screenshot terus. Dia hantar. Itulah. Mana ya? Tapi yang before dia ada yang gambar kan? Ni yang Husna Said. Okay, so dapat dekat orang yang hantar screenshot tadi. Okay, dapat dekat Husna Said. Okay, so tanya kepada Husna. Alright, nanti boleh PM admin dekat WhatsApp, okay? Alright, the last one, kita nak baca soalan. Soalan kita senang-senang je. Okay, dah menang boleh jawab lagi ke? Boleh. Boleh, tapi alah bagilah chance kat orang lain kan. Okay, so the last soalan sebelum kita mulakan demo kita. Okay,
berikan salah satu baja yang digunakan untuk menanam kobex. Okey, tadi banyak kan cikgu tunjuk macam-macam jenis baja kan. So bagi satu je nama. Satu je. Okey, laju Alright, so Azizul Azrai menang. Okey, so tanya setelah beberapa kali dicuba kita tadi tak berjaya dan akhirnya dapat juga. Okey. So tahniah kepada Azizul Azrai. Nanti boleh PM admin dekat WhatsApp, okey? So habis kita punya soalan kontes. Ke nak lagi? Ke nak lagi? So rasa nanti habis ni. Habis sesi dengan kontes je kan kalau nak teruskan. Okey, so kita tengok cikgu macam dah ready. Okey. Okey dah. Okey, cikgu nak guna kamera yang mana satu tu cikgu? Dua-dua ke? Satu yang phone. Yang phone yang laptop cikgu boleh left ataupun tutup kamera. Sudah Okay. Alright, okay. So sebelum tu siapa yang ada dalam ni kalau anda perasan ada emoticon sebenarnya kat dalam ni. Kalau ada perasan tadi ada seorang bagi apa? Ada orang bagi tanda tangan kan. So boleh anda nak buat emoticon macam-macam dekat situ. Okey, dapat tak? Nampak cikgu ke? Nampak tak saya punya meja ni? Nampak. Okay. Alright. Warna-warni cikgu punya pasu. Cikgu punya. Ini bagi menarik sikit lah, sekolah kan? Okay, so semua orang dah ready ke untuk kita teruskan kita punya demo? Okay, nampak saya tak? Suara dengar tak suara? Suara dengar? Alright. Kita mulakan demo Okay, boleh. Saya nak buat penyediaan tanah pakai glove dululah jaga kebersihan. Oh. Dia nak masuk juga ke tu? Nak menanam juga ke tu? Tunjukkan yang saya masukkan bahagian tu mesti gunakan baldi yang sama lah. Kalau dua bahagian, satu bahagian. Ini dua bahagian topsoil. Ini tanah sawit satu bahagian dan ini sekam padi Okey, jadi kita masukkan dalam satu bekas untuk kita gaulkan. Kita masukkan topsoil. Okey. Satu bahagian. Okey. Satu lagi, dua bahagian kan? Okey. Kemudian kita masuk sekam padi bakar dan mentah. Okey, masukkan. Ini lagi macam nak buat kuih lah. Kuih raya. Itulah campur-campur semua dia kan? Tanah hitam sawit Okay, satu bahagian. Cantik je. Pastikan tanah hitam sawit ni yang ditapis lah. Beli yang tapis, bukan yang berketul-ketul. Okay. Kemudian kita ambil ni sudut, gaul lah. Bagi kata. Kalau jenis yang geli-geli sikit, boleh pakai sudut. Kalau macam tak geli, boleh je gaul pakai glove kan. Bagi kata. Sekali kalau nak senang, macam ni lah. Okay. Nampak tak dia dah makin berubah. Dia tak keras sangat. Jadi tanah kita tu tak mampat lah Kalau kita pakai topsoil semata-mata nanti keras. Medium tak dapat membesar dengan baik. Okay. Gaul bagi rata lah Jangan bawah-bawah tu jangan biar macam tu. Kita tolak lagi. Okay, tuan-puan pun boleh buat ni. Okay. Dan saya tunjuk lah Saya tunjuk yang dah siap. Jimatkan masa Jimatkan masa. Saya buat siap-siap. Ini. Ini hasilnya yang seperti dalam gambar tadi. Tanah kita ada sekam padi bakar, sekam padi mentah, tanah hitam sawit dan juga topsoil. Ini hasilnya. Boleh dekatkan sikit. Okay, nampak Okay, baik. Jelas. Okay, ini untuk medium yang kita nak masuk dalam pasu sebentar lagi. Saya tunjuk demo. Okey, ini selesai untuk mix tanah sendiri.
Kalau tak ada, boleh beli tanah 6 in 1 lah, seperti mana dalam slide saya tadi. Okey, seterusnya kita nak tunjuk cara semai. Cara semai. Ini bekas tray semaian. Saya pilih yang besar sikit sebab kubis ni akar dia besar sikit. Ini kedai Eko. Boleh beli kedai 2. Jimat. Tak perlu mahal-mahal. Okey. Kemudian kita ambil yang saya katakan medium yang sesuai untuk semaian adalah peat moss. Ini pun saya jual. Apa-apa pun jual juga sebenarnya. Ada dengan saya dalam Shopee saya. Okay? Boleh dapatkan nanti lah dengan admin. Okay, kita masukkan peat moss. Okay, masukkan peat moss. Jangan campur apa-apa. Peat moss ni memang dia datang kedai pun macam ni lah. Okay. Buatlah 3 atau 6. Kalau saya nak tunjuk demo ni, saya tunjuk sikit lah. Okay. Tanah dia lembut sangat lembut. Lembut, dia pegang air, jadi kadar untuk bertunas tu, bercambah tu sangat tinggi lah. Saya boleh katakan kejayaan untuk bertunas keluar daun tu 95 hingga 100% lah, insyaAllah boleh. Bismillah, elok-elok. Okay. Saya tunjuk 3 je dulu. Baik. Seterusnya, ni nak tunjuk air. Saya pergi buka pipe sekejap nak buat semua. Boleh cikgu, boleh. So siapa yang ada soalan boleh ajukan pada ruangan komen supaya nanti saya boleh bacakan semula untuk cikgu. Okey? Kalau ada apa-apa nak tanya ataupun nanti saya akan tanyakan cikgu punya Shopee. So kalau ada nak beli barang dekat cikgu, terus direct cikgu je. Okey? Untuk semburan, tolong guna nozzle yang halus nozzle yang halus supaya tanah peat moss tu tak keluar. Kita just nak lembapkan tanah, bukan basahkan lencur. Okey, saya tunjuk jauh jarak jauh. Jadi dia lembap. Okey, sikit dah. Dah siap, kita akan masukkan benih. Okey, untuk letak benih saya guna sudu saja. Kadar kedalaman tu 0.5 cm saja. Jangan terlampau dalam, jangan terlampau titik sangat. Jadi kita letakkan, okey, 0.5 lebih kurang macam ni lah. Macam tu. Okey. Alright. Kemudian ambil benih. Ini benih saya dah buka dia punya pack. Pack dia dah koyak. Jadi saya senang je lah. Satu lubang satu saja, tak perlu banyak. Okay, satu saja. Alright. Ni benih. Halus saja. Alright. Okay, satu, letak. Kemudian nak tutup, jangan pakai yang ni. Ambil yang lebih tadi. Tabur nipis saja. Kita jangan tekan dia. Nanti dia nak tolak daun keluar tu terlalu padat, jadi daun tak dapat keluar dengan baik lah. Okay. Dan sekali lagi, kita ambil pipe, kita lalukan nozzle halus saja. Alright. Okey, macam ni. Dah. Okay, cukup. Dah. Okey. Dah siap macam ni, kita masukkan dalam plastik hitam. Kita jadikan dia sebagai proses heating selama 5 hari. Bila dah bertunas, barulah kita keluarkan, letak 50% cahaya matahari. Kemudian hari yang ke-10, kita dah boleh dedah 100% cahaya matahari. Jadi saya tunjuk contoh. Saya pakai tray satu lagi, ini untuk hari ini. Bagaimana usia selepas 18 ke 22 hari. Okay. Ini tray saya lah. Tray ni sebenarnya senang untuk kita semai. Sebab boleh angkat. Ini untuk next project saya yang dah ada kat depan tu, kita ganti-gantilah nanti. Okay. Kemudian khususnya masukkan tanah ke dalam pasu lah.
cara nak pindahkan anak pokok yang dah matang ke dalam pasu. Okey, sekejap saya ambil pasu. Okey, kita ambil kubis sedikit sebagai sampel lah. Ambil yang besar. Okey. Okey. Alright. Okey, pasu. Pemilihan pasu pun ataupun polybag mestilah berlubang lah. Okey, supaya pengaliran air itu berlaku dengan baik lah. Kita akan masukkan tanah. Okey. Ini tanah yang kita gaul tadi lah, mix tadi. Saya dah tak pakai glove ni. Tak apa puan? Boleh je. Tak. Okay. Berkebun di rumah kan. Masuk separuh saja. Sebab kubis ada sebab dia. Nanti saya tunjuk sekejap lagi. Kita pergi direct pada pokok yang dah besar. Depan rumah saya. Dekat sikit kamera. Okey, lebih kurang separuh macam ni. Cara tanam tolong perhatikan. Ramai yang buat kesilapan semasa menanam kubis. Dia tanam macam tanam cili, agak silap lah. Okey, macam ni lebih kurang separuh pada pasu. Okay, kita ambil anak pokok yang dah matang tadi. Tengok akar dia cantik. Okey, ini kita tanam, kita tak boleh tanam macam ni. Sampai paras ni kita tanam, dia rendah. Okey, kita masuk. Alright. Saya tunjuk tak tengah-tengah. Okey, ni kan. Paras sini. Okey, tambah lagi tanah. Batang dia kubis ni dia cepat meninggi. Jadi kita kena tambah sentiasa dalam 2 minggu sekali tanah. Kita kena tambah sikit-sikit. Biar dia macam tu. Boleh tak nampak? Kan tadi dekat sini kita tanam sampai sini. Kalau kita tanam paras ni, dia cepat melentuk ke kiri dan kanan lah. Nanti pokok kita mudah patah. Okey, ini kaedah dia. Dah siap. Just siram saja. Okey, dah siram. Boleh So kita akan pergi tengok kubis yang dah agak matang. Dan bagaimana kita nak penyeliaan lah 2 minggu sekali. Kita nak tambah baja, sambil-sambil itu kita nak tambah tanah. Kerana saya akan tunjuk contoh kenapa kita perlu tambah tanah di celah-celah batang dia. Okey, jom kita tengok. Banyak pokok-pokok cikgu. Tertarik pula tengok pokok cikgu. Okey. Selamat datang ke kebun kubis saya. Oh, wow. Gebu-gebu ya dia punya daun. Bulan lebih. Ini tak sempat nak siram sikit tadi. Tu terung gunakan tanah yang sama lah. Ini lebih kurang sebulan dah umur dia. Sebulan. Okey, saya nak tunjuk bagaimana yang dikatakan tanah kita kena tambah. Contoh Kita tunjuk contoh. Ini tengah hari. Ini kesilapan saya lah ni. Tak siram. Sebab saya tengah buat live. Tak sempat nak siram. Ini contoh. Alright. Okey. Dapat sikit kamera. Okey, ni nampak. Bila dah umur macam ni, dah jadi macam ni, kita tak boleh biarkan dia macam tu. Kita kena ambil tanah ataupun tanah tepi ni. Kita kena tutup dia punya batang. Tegakkan dia balik. Tambah tanah ataupun bagi dia tegak. Ataupun kita ambil tanah baru. Tambah sikit. Dia tak boleh menjadi tinggi. Batang dia kita tak boleh nampak. Kita tutup batang dia. Keliling. Kita buat macam gunung-gunung macam tu lah. Main pasir. Itu kaedah dia. Alright. Padat sikit. Kemudian siram macam biasalah. Semburan yang saya cakap, semburan racun apa semua tu, bawah daun. Okey. Di bawah daun. Ini usia 30 hari daripada benih. Yang ini sebulan lebih. Kamera dekat sikit. Ni dia dah membulat ni. Nampak? Saya buat berperingkat supaya kubis saya nak makan sentiasa ada. Kalau kita tanam terus je semua, nanti usia dia sama. Jadi kita buat peringkat-peringkat, kubis tak pernah putus lah ada kat rumah. Okey. So inilah yang saya nak kongsikan dengan tuan-puan lah. Bagaimana menanam kubis. Juga tunjuklah sekali kita punya pokok terung cili menggunakan tanah yang saya mix.
Tunjuk sekejap. Okey. Cikgu. Boleh ya. Betik. Betik dalam pasu Cikgu guna tanah yang cikgu campur tadi ya. Ni pun 50 Oh. semua tanah yang sama saja. 5 kasturi, 5 purut. Dalam pasu saja. Pasu DIY. Tengok 5 purut saya. Okey. Daun pun lebar-lebar, insya-Allah ada. Ni daun ya. Tengok daun 5 purut saya. Okey. Booster tu. Okey, tunjuk last cili. Dia orang nak tengok cili. Cili dalam polybag saja. Geram tengok pokok cikgu je. Okey, tengok Sihat je semua. Cili besar semua, insya-Allah. Alright. Itu sajalah saya nak kongsi. Pokok hati-hati pun boleh pakai tanah ni. Ada yang peminat ni. Ni. Pakai tanah ni saja. Siram air insya-Allah. Baca doa elok-elok insya-Allah Allah bagi rezeki kat kita. Ni jagung semua. Inilah kebun saya lebih kurang tuan-puan. Jadi saya rasa itu saja untuk perkongsian saya. Boleh bertanya nanti, saya akan jawab di ruang Q&A insya-Allah. Okay. So, menarik betul pokok-pokok cikgu. Geram je tengok daunnya besar-besar je. Subur je. Okay cikgu. Cikgu nak starting satu tempat dulu ya. Untuk kita buat Q&A. Okay. So sementara cikgu nak standby untuk sesi Q&A. Jadi siapa yang sedang ada macam-macam dalam pemikiran ni nak tanya ni untuk cikgu boleh drop dekat ruangan komen ataupun jika ada masalah tulis dekat ruangan komen. Jangan risau, anda boleh letak soalan anda di dalam grup WhatsApp. So nanti saya akan bacakan. Okay. So cikgu dah ready? Okay, saya ready untuk persoalan. Alright, sekejap ya kita tengok ni. Saya bacakan soalan, okay? Alright, tadi ada orang tanya kan? Okay, dia tanya, saya ada tanam kobis tapi kenapa saya masih tak nampak lagi bentuk kobis bulat tu? Cikgu? Cikgu mute. Cikgu minta maaf. Okay, sorry. Dengar suara saya? Alright. Okay, dah jelas suara Jelas. Okay, kubis ni mengambil masa 3 bulan. Dia tak boleh macam pokok-pokok lain. Jadi usia untuk kita matang, macam saya tadi, hampir 3 bulan lebih. 3 bulan 15 hari baru jadi bulat betul-betul. Dan yang kedua, pastikan buat macam saya ajar tadi. Ambil anak. Yang saya ajar tadi, tambah tanah supaya dia punya batang tu tak nampak. Bila batang kita tak tutup dengan tanah, dia mudah melentuk ke kanan atau kiri. Batang tu jadi seperti mana saya punya istilah tadi, kutilang. Kita batang tutup, baru dia melebar, dia tak meninggi, dia melebar, terus dia akan membulat. Itu kaedah dia. Okay. So ada orang tanya, Amy orangnya. Dia tanya, cikgu saya nak tahu kobis ni boleh jadi tua tak macam bendi kalau lambat dituai? Kiranya macam kobis dia dah masak tapi tak kutip-kutip lagi, ikutlah dia akan membesar-besar lagi. So dia ada tua tak? Dia ada tua. Sebab bila tua kita boleh kita potong dan kita makan pun, kita masak, dia rasa tak sedap. Dia gam-gam 3 bulan 15 hari kita makan, dia rasa rapuh, sedap, manis. Itu beza dia. Lepas tu simptom dia kalau dah tua dia macam dah kecut-kecut. Dia nampak dia punya warna pun dah lain dah. Sepatutnya kita pun tahu kan jadual kita daripada benih bulan Januari kita tanam. Sepatutnya bulan Mac dah boleh petik. Kalau bulan Oktober belum petik lagi, tu masalah besar tu. Masalah negara tu. Okey, faham. So harap menjawab soalan dua tadi tu, menjawab Dia paling tidak 3 bulan insya-Allah. 3 bulan. Ya? 3 bulan waktu yang harvest. Okay, so take note semua orang, 3 bulan dah nampak dia dah menjadi dah tu, bolehlah cabut. Kang nanti Kang bila dia dah terlebih matang Kang tak sedap pula kan. So yang mana kena set betul-betul masa.
Kalau boleh buat jot down dekat kalender. Bila boleh cabut gitu. Okay. So ada orang tanya soalan daripada Azizul Azrai. Dia tanya, untuk racun perosak semburan pada pokok, sekejap. Okey, untuk racun perosak sembuh pada pokok atau kat sekeliling kawasan pokok? Okey, saya Yes. ulang balik apa yang saya cakap. Mungkin terlepas ataupun tuan yang menanya pun terlepas dengar. Okey. Okey, saya cakap tadi kita sembuh macam daun tadi atas kan. Kita tak sembuh di atas, kita sembuh di bawah. Yang di atas kita lalu sikit-sikit saja untuk bagi bau je. Kita sembuh manja, sembuh manja. Yang bawah kita lebih pentingkan di bawah daun. Tak kisahlah pokok apa pun, kaedah saya buat semburan di bawah daun. Sebab kebanyakan penyakit datang dari bawah daun dah, serangga. Dia menyorok bawah daun, kita tak nampak. Okey? Okay. So saya rasa dia ada bagi 3 soalan. Tapi Boleh? saya rasa dalam satu soalan ni dah terjawab untuk dia 3. Oh, ya. Sebab dia tanya pasal racun. Cuma saya nak tambah sikit Cik Moderator, dia kalau untuk serangan kawalan perosak kita sembuh bawah daun, yang Foda booster, sama ada kita buat sendiri ke, Easy Grow ke apa ke, macam-macam booster sekarang ada baja siam dan sebagainya, kita sembuh di atas. Yang tu berbeza. Booster di atas, kawalan serangga di bawah. Itu beza dia. So ada beza lah dua tu. Satu lagi, kawalan serangga ni di bawah dan keseluruhan batang tu. Kita naik, kadang-kadang semut ada, kadang-kadang siput bab tu datang. Jadi kita kena kawal dari bawah. Okey. Kubis sebenarnya bagi saya tak banyak penyakit seperti mana cili dan terung. Itu dia hanya ada ulat-ulat macam tu je lah. Tapi kalau kita kawal dengan baik, buat jadual, insya-Allah boleh. Boleh rasanya insya-Allah. Boleh. Saya dulu zero, sekarang dapat insya-Allah boleh. Ilmu. Okey. So ada orang tanya soalan daripada Siti Ramlah, dia tanya, ST-Rex tu boleh gunakan untuk semua tanaman ke? Semua, termasuk bunga ros pun boleh. Bunga ros pun ada penyakit dia, iaitu hamama. Ataupun benar putih pun ada pada bunga ros. Itu yang kadang orang beli cantik sampai rumah tak cantik. Itu bunga ros. Tapi saya bukan peminat bunga. Yang minat bunga wife saya lah. Dia hati-hati sebagainya. Saya minat dia tapi yang menyiram saya. Tapi ST-Right, balik pada soalan, boleh guna semua. Tak nak guna ST-Right mungkin boleh beli benda-benda lain lah yang ada di kita jualan-jualan lain, tapi pastikan dia boleh membantu untuk mengelakkan ulat dan sebagainya lah. Boleh guna untuk semua. Apa-apa pokok jagung ke yang saya tanam kat rumah, saya hanya guna satu tu je. Okay? Alright, cikgu, ada lagi tanya daripada Justin. Tak apa, bertanya je. Dia cakap, saya nak tanya, if ada ulat putih macam ulat sampah tu, elok ke tak? Sebab ada, kiranya elok or tak elok? Sebab tanah yang saya gunakan hanya tanah yang dibeli dari Eco Shop. Kalau tanah Eco saya tak pastilah. Kadang takut dia dah ada bahan-bahan tertentu, sebab baja ni sepatutnya contohnya tinja ayam ke, tinja arnab ke, sepatutnya ingat saya pesan ingat beli yang dah diproses. Bukan yang haiwan tu begak kita sambut terus letak. Itu nanti mendatangkan ulat. Sebab saya pernah buat satu tanaman di rumah orang tua-tua ni, dia beli baja yang ayam baru begak, terus kita letak. Nanti tanah kita akan berulat. Jadi pokok pun rosak nanti. Sebaiknya beli yang dah diproses. Sekarang ni famous macam baja Milagro, pernah dengar tak Milagro? Yang baja teh ayam yang Milagro ataupun baja-baja yang organik tu lah. Jadi kita boleh yang beli yang dah proses, dia tulis dah proses. Kalau beli yang tak proses, kemungkinan besar tanah kita akan ada ulat, pokok pun habis. Better yang ulat putih tadi tu, saya rasa better rawat dengan rawatan tadi lah, bahan-bahan tadi. Sebab tak sesuai tu bagi saya lah. Kalau cacing tak apa, cacing adalah satu binatang yang boleh menambah rongga tanah kita, tak apa. Cacing tak apa. Berbanding dengan ulat, saya rasa tak sesuai. Okey, boleh. Okey, sebelum kita ke soalan yang next, siapa yang ada buka kamera dia untuk sebab dia ganggu kami. Harap untuk sekejap. Nanti kita buka balik, nanti kita akan ada sesi
nakkan gambar. So nanti kita akan minta semua buka, okay? Alright. Okay, terima kasih. Alright, next. Orang tanya, biji benih untuk apa-apa jenis pokok, jenama apa yang okey? Kira jenama baja apa Benih. yang okey? Benih. Biji benih. Biji benih. Okey, biji benih seperti mana yang saya cakap tadi, yang biasalah, yang berkualiti lah, yang kita nak kan, hasil pun cantik macam saya tu, pakai East West. East West yang simbol dia dua anak panah merah. Dia ada dua anak panah yang bertemu macam tu dalam gambar slide saya tu. Dia ada dua anak panah merah, East West daripada Thailand, ataupun di Malaysia kita boleh pakai yang dikeluarkan oleh pihak Baba. Baba ke apa tak nama? Di Maidin tu ada Baba lah. Okey. Tak apa, mahal sikit tak apa, puas hati. RM5 je mahal, tak jauh pun. Tapi banyak dapat dalam tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. So ada lagi ni orang tanya ni daripada Boleh, Sumiati. Katanya saya tanam cili pun tak naik tinggi-tinggi. Macam mana tu? Okey. Mungkin kita boleh buat kelas lain. Tak ada. Sebab cili ni dia ada satu proses khas, nak buang tunas air. Bila nak tinggi, dia sebenarnya saya tunjuk contoh lah. Ni batang cili. Di celah-celah daun besar tu ada daun kecil, betul? Okey, di celah daun kecil itulah yang nombor satu, kita panggil dia tunas air. Tunas air tu masih di tengah membesar, kita kena buang. Daun lebar kita jangan buang. Kita buang tunas air supaya dia naik tinggi macam payung. Baru dia nampak tinggi macam kita tengok kebun-kebun besar buat. Jadi bila once dia dah keluar cabang Y di atas, cabang Y, daun yang di bawah semua kita lugutkan, buang. Itu kaedah dia supaya nampak batang je tapi payung atas. Buahkan lebat. Itu kaedah dia. Buang tunas air, kemudian jaga penjagaan pakai ekstrak cukup. Untuk kulat lepas hujan pakai cuka kayu. Sembuh booster untuk lebatkan bunga. Ataupun kalau kita nak buat booster sendiri, saya bagi tips, satu botol Yakult, biasa dengar ni, satu botol Yakult, 2 biji tertiam. Program 3 hari buat, tapi sanggup tak sanggup je bau. Tu je. Kalau yang orang dah siap ni, dia kurang sikit bau lah. Takut gaduh dengan jiran je, kalau bawang telur ni. Okey, faham. Cikgu, itu sebab yang tips untuk Yakult ni kami ada share. Jadi ada orang tanya, Yakult tu boleh ke ganti dengan Vitagen? Hari tu tak silap saya orang tu tanya. Boleh ke? Untuk Vitagen saya tak pernah buat, tapi saya pakai Yakult lah. Mungkin kita dari segi konsep kultur kan, benda tukar kultur kan. Boleh try, tapi baik buat R&D dulu. Untuk satu pokok, jangan semua nanti kecewa. Apalah cikgu ajar, saya tak pernah buat. Tapi konsep kultur kita boleh ambil lah, kita raikan dia punya tu kan. Macam tu. Faham. Alright, so ada orang tanya lagi. Dia kata saya ada tanam sawi pakcoy. Okay. So sawinya jadi kutilang. So maknanya sawi tu tak berjaya lah ya, walaupun naik daun ketiga. Nak dapat cahaya matahari direct susah sebab nak duduk apartmen. Apartmen ni macam mana? Okey, kalau kutilang ni biasanya saya nasihatkan buanglah tanam lain. Sebab memang tak ada harapan lagi. Bagi saya macam gambar saya tadi, dia tinggi-tinggi tu memang bukan berpenyakit, dia memang tak dapat zat dah. Jadi kita nak cover pun buang masa. Baik kita tanam baru, cepat. Yang kedua, kalau kes tak ada cahaya ni, tapi agak mahal lah cadangan saya. Mungkin ada yang kita jual yang lampu UV malam tu untuk cover cahaya, boleh. Tapi sebaiknya cuba cari jugalah kawasan yang ada cahaya lah. Sebab pokok apa pun nak cahaya sebenarnya. Saya pun tak boleh nak adjust lah rumah puan yang bertanya tu. Macam mana? Okay, so saya rasa dah habis soalan kita hari ni. Dah ada lagi tak nak tanya soalan? Saya suka jawab. Okay, ini experience saya sendirilah dekat rumah. Kami ada tanam pokok cili, saya punya housemate kita tanam. Kita orang dah tak macam cantik lah pokok sebab kami dah macam dah banyakkan dia lah, kira tak nak bagi dia duduk mampat kan. So nampak dia segar lah naik, tapi tiba-tiba one day nampak dia terus layu semua. Dia sebab terlalu, dia macam mana tu? Okey, itu yang saya cakap tadi. Yang layu tu bukan punca daripada serangga tau.
Kan ada saya sebut tadi dia kena kulat. Okey. Dia terjadi selepas hujan. Bila air hujan masuk ke dalam medium kita, kalau kita perasan kalau kita angkat, tepi-tepi pasu kita tu ada warna putih. Dalam, kalau kita korek, dalam tu warna putih itulah kulat. Sebab tu kita kena sembuh. Di batang, sembuh cuka kayu. Dalam tu yang lebih kita sembuh, kita boleh siram tepi. Untuk hapuskan kulat. Tolong buat selepas hujan berhenti, siram terus. Sikit je, jangan banyak. Jadi kulat tak sempat nak membiak, bila dia membiak kita panggil layu akar. Penyakit layu akar. Apa pun istilah dia, fusarium saya tak ingat lah. Apa tak ingat lah, lebih kurang macam tu lah. Jadi gitu. Jadi kena buat kawalan dengan cuka kayu lah. Jangan biar hujan lebat banyak hari, kita biar je pokok pun akan layu. Kita tengok pagi cantik, malam, petang dia jadi layu. Terutamanya cili dan tomato. Itulah. Okey. Faham. Alright, cikgu. Disebabkan kita sebut tentang pokok cili ni kan. Sebab saya Ada tahu orang ramai tanam pokok cili tapi tak jadi. ada orang minta suggestion untuk buat kelas cili pula. Sebab katanya tak faham lagi tentang tunas air atau ketiak pokok cili ni. Boleh. Jadi mungkin kita boleh InsyaAllah. InsyaAllah. mungkin sama lepas ni kita cili pula. Kan? Boleh. Sebab cili dia kena fokus. Cili, terung kena fokus. Daripada macam mana semai, kaedah semai macam kubis sama je. Kaedah penjagaan tu ramai yang keliru. Saya tak adalah pandai 100% tapi berdasarkan pengalaman lah. Hasilnya jadilah. InsyaAllah. Macam kita tengok gambar tadi lah yang saya tunjuk. Kawal betul-betul. Okey cikgu, saya rasa ada lagi soalan last ni. Sekejap ya. Saya tak boleh nak baca full. Okey. Alright, ada tanya, cikgu saya ada tanam terung menggunakan sistem hydroponic. Masalah kenapa terung saya mengeluarkan bunga tetapi tak menjadi buah? Okey, cuma saya tak pastilah puan ataupun tuan yang bertanya. Bunga tu kadang kita kekurangan kalsium ataupun boron. Boron ni dia ada dalam booster, adalah kita boleh buat ataupun yang kita buat yakut, jadi kita kena sembuh. Bunga yang gugur kali pertama keluar tu biasa. Kalau dah kali ketiga dia berbunga tapi gugur juga, itu masalah. Kali pertama dia berbunga tu gugur tu biasa, peringkat pertama. Cuba buat macam ni, tip saya yang yakut lah, yakut cukup sikit je, kita tak apa. Puan yang bertanya tadi buat direct seminggu, setiap pagi. Booster kena bagi pagi tau, jangan bagi petang. Booster bagi pagi, tak kira nak bawa sendiri ke, nak bagi EV Grow ke, sembuh pagi sebelum 9 pagi. Waktu je, sebelum cahaya matahari terik. Kita bagi lencun, batang semua daun apa semua, dia punya tu, nanti dia akan keluar. Cuba buat seminggu, direct. InsyaAllah berbunga lebat nanti, bunga dia kekal di situ dan akhirnya akan keluar buah. Nanti terung, kalau saya tunjuk gambar kelas terung, terpegun insyaAllah tuan-puan. Kebun yang saya buat 2000 pokok terung. Satu pokok boleh menghasilkan 15 pokok, 15 buah. InsyaAllah. Boleh kongsi. Dia lebih kurang cili je. Penyakit je lain-lain. Okey lah, saya rasa kita pun dah sampai ke hujung jugalah ni sebab ini ada lagi satu session. Cuma nak tahu cikgu punya tadi Shopee, dia orang ada nak beli tanah ke dari cikgu, cikgu boleh cakap nickname cikgu tu ke? Kejap, saya punya Shopee sekejap Saya ambil phone sekejap. Okey. Kakak pergi kat abang nak cakap. Sekejap Okey. Saya punya Shopee apa kakak dia main. Amri AM. Hello. RI. Sekejap saya type terus untuk diorang tengok. Okay. AMRI YIE, Amri YIE. Okay. Alright. Ataupun kalau tak jumpa, terus type Gallery MA. Ini Shopee kan cikgu? Gallery MA. Gallery MA. MA tu besar. Okay. Oh. Okay. Terus yang bolehlah terus saya ada tarik dekat ruangan komen ataupun nanti saya akan letak dekat dalam grup kita, okay? Harapnya semua
dapatlah ilmu tadi dan boleh praktikkan, mungkin lepas ni boleh jadi pengusaha juga. Pengusaha Kobes kan, so tak payah beli dah kat dekat pasar kan, sebab kita tak tahu macam betternya kita makan hasil tanaman sendiri lah kan. Alright, so terima kasih kepada semua yang join hari ni. Maaf jika ada sebarang kekurangan dari pihak kami, Majalah Keluarga. Jadi siapa yang join sekarang ni, kami akan adakan kelas lagi minggu depan. Bagi yang tak tahu, kami ada buat kelas pre-PAF minggu depan. Jadi siapa yang belum berdaftar, boleh daftar bersama, dengan kami, boleh PM admin yang ada dalam grup WhatsApp. Kami buat pre-PAF minggu depan. Dan juga nak ingatkan siapa yang belum follow kami punya media sosial, boleh subscribe YouTube kami, dan Facebook, Instagram, TikTok dan Twitter. Jadi video ni pun kami akan upload nanti insya-Allah. Apa-apa kami akan update, dan siapa yang kata tadi nak slide, nanti kami akan lagi kat cikgu, dan kalau ni kami akan bagi dekat dalam group WhatsApp, okey? So saya rasa end je sampai di sini. Terima kasih kepada yang sudi tunggu dari awal sampai ke penghujung. Jadi siapa yang nak join lagi kelas, boleh PM, okey? Alright. So itu saja dari kami. Terima kasih semua. Bye. So jumpa lagi next. Bye bye. Saya boleh left dah. Alright. Thank you semua. Bye.